yang awam balik bercuti, bergembira bersama sanak saudara di kampung, korang kena pergi training di... Assalamualaikum, selamat sejahtera. Aku Fagen Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Dalam video sebelum ni aku pernah ceritakan kelebihan menjadi pegawai kadet UPNM. Dalam video kali ini pula aku nak ceritakan kepada korang apa perbezaan pegawai kadet UPNM dengan pelajar UPNM lain. Ini aku tak bandingkanlah dengan pegawai-pegawai tentera yang tengah melanjutkan pelajaran kat UPNM. Itu dah postgraduate. Jadi yang pertama sekali, perbezaan yang pertama tentulah korang akan melalui sesi pemilihan seperti pegawai dan anggota tentera yang lain. Ada proses pemilihan lah. Aku pun pernah cerita pasal proses pemilihan yang aku lalui. Jadi mungkin ada perbezaan, tapi aku rasa tak banyak yang beza. Ada ujian kesihatan, ujian kecergasan, mungkin ada soal jawab berkaitan pengetahuan asas tentera. Jadi yang pertama sekali, korang kena lalui pemilihan sebagai seorang tentera. Yang kedua, apabila korang memulakan dunia korang dalam UPNM ni, korang akan melalui satu fasa induksi. Kalau universiti awam biasanya ada minggu soal kenal apa tu lah, tapi induksi ni dia lebih panjang tempoh dia dan lebih keras. Sebenarnya dia latihan ketenteraan untuk membiasakan korang dengan dunia ketenteraan yang mana pelajar-pelajar awam tak akan lalui. Jadi perbezaan yang kedua adalah korang ada sesi induksi ke dunia ketenteraan, nak membiasakan diri korang dengan dunia tentera. Yang ketiga, selepas asasi korang akan ambil ijazah. Tak ada siapa yang akan ambil diploma. Setahu akulah, sebab Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggariskan hanya lulusan ijazah saja yang layak ditauliahkan sebagai pegawai dalam Angkatan Tentera Malaysia. Itu pun yang mencecah agregat 2.7 tak salah aku untuk ditauliahkan sebagai pegawai Angkatan Tentera. Jadi perkara yang ketiga, korang hanya akan ambil ijazah, tak ambil diploma, kena dapat 2.7 CGPA untuk ditauliahkan. Keempat, korang melalui kehidupan sebagai anggota tentera. Ada bangun pagi, ada PT, ada baris pagi, ada baris waktu tu, baris sini, makan, cara makan tentera, pakaian, menjalani kehidupan tentera. Ini obvious lah, korang dah jadi tentera, kena melalui kehidupan sebagai anggota tentera, walaupun dalam situasi belajar. Kelima, pada waktu cuti semester, di waktu pelajar-pelajar lain yang awam balik bercuti, bergembira bersama sanak saudara di kampung, korang kena pergi training di pusat latihan perkhidmatan masing-masing. Yang tentera darat pergi Akademi Tentera Darat, yang tentera laut pergi ke Lumut KD Sultan Idris 1, yang tentera udara pergi ke Kolej Tentera Udara untuk mendalami ilmu-ilmu ketenteraan perkhidmatan masing-masing. Sebab di UPNM ni dia ajar yang general saja. Jadi bila korang pergi ikut perkhidmatan masing-masing, dia akan ajar lebih mendalam. Yang keenam, ini lebih serius. Performance korang waktu kadet ni diambil kira untuk perjalanan karier korang. Sebab korang sebenarnya dah anggota tentera kan. Jadi siapa yang belajar bagus, menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang baik sewaktu latihan kadet sepanjang menjalani pengajian UPNM ni, semua telah direkodkan ke dalam rekod perkhidmatan korang. Jadi tak heran mereka yang dapat kadet terbaik, yang mendapat akademik terbaik, bila dah ditauliahkan menjadi pegawai nanti, perjalanan karier dia lebih baik berbanding yang biasa-biasa saja kan. Jadi kepada yang target jauh dalam perkhidmatan ni, waktu kadet ni dah kena belajar baik-baik, tunjukkan kepimpinan. Benda ni semua diambil kira untuk masa depan korang. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, korang tertakluk kepada Akta Angkatan Tentera 1972. Undang-Undang Angkatan Tentera lah. Dah masing-masing dah cop 10 jari jadi anggota tentera, taat setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Korang tertakluk kepada Akta Angkatan Tentera 1972. Jadi kalau berlaku pelanggaran undang-undang, korang boleh diambil tindakan mengikut peraturan-peraturan undang-undang yang terdapat dalam akta ni. Jadi berhati-hati. Yang mana membuli, kesalahan-kesalahan yang dilanggar, bergaduh ke, absent,
episod ni lari lah. Waktu beratur tak ada, waktu training menghilang, lari balik kampung. Korang terikat lah dengan peraturan dan undang-undang ni. Sebab korang memang dah jadi anggota tentera sebenarnya. Cuma korang masih belajar untuk mendapatkan ijazah korang tu. Jadi jangan buat main. Jadi ini 7 perkara yang membezakan korang yang nak jadi pegawai kadet tentera di UPNM ni dengan pelajar awam di UPNM. Kepada yang berminat, buat persiapan sewajarnya, dapatkan keputusan yang baik, siapkan mental, fizikal supaya kehidupan korang nanti lebih mudah. Sampai di sini saja video aku kali ini. Kepada yang minat berkaitan dengan ketenteraan, boleh subscribe channel aku sehingga kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.